وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sinajman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah SWT pada petang yang penuh barakah ini kita dapat meneruskan lagi pengajian dalam perbahasan tentang kehidupan yang bersandarkan kebenaran. Bagaimana nak membina kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Dalam hidup ni jemaah sekalian, kalau kita lihat ada dua perbahasan besar dalam kehidupan kita ini. Kalau kita lihat ada dua perbahasan besar. Tentang apa? Yang pertama, perbahasan tentang kebenaran di dalam kehidupan. Yang kedua, perbahasan tentang lawan pada kebenaran, itu kebatilan. Dalam hidup ni ada dua perbahasan yang mesti kita kena kuasai agar tidak ianya bercampur aduk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kamu campur adukkan hak dan batil, dan kamu sembunyikan kebenaran di saat kita mengetahuinya. Nah, maka di sini tuntutan yang pertama untuk mengetahui tentang kebenaran di dalam kehidupan yang menjadi tuntutan dan kewajipan. Dan apabila kita mengetahui tentang kebenaran di dalam kehidupan, maka disitulah zahir segala bentuk kebatilan. Dan di saat kita berhadapan dengan kebatilan dan pada masa yang sama kita telah diberitahu tentang kebenaran, maka Allah SWT melarang untuk kita menyimpan atau menyembunyikan kebenaran setelah kita mengetahuinya. Wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Di sini jelas menyatakan bahawa bila sebut tentang kehidupan bersandarkan kebenaran, ianya menjadi satu tuntutan dan kewajipan yang sangat dituntut untuk kita memastikan ataupun untuk kita melihat adakah hidup ini kita sudah berada di dalam perjalanan kebenaran atau masih bercampur aduk, atau wa na'udzubillah kita menyimpang daripada kebenaran masuk dalam kebatilan. Ini perkataan atau kalimah ini mesti kita kena perhati dalam hidup kita. Kesan jemaah sekalian daripada kebenaran kebatilan ini, kalau kita lihat, yang pertama kita pergi kepada perbahasan sekiranya kita tidak memperhatikan kehidupan ini, adakah kita ni dalam kebenaran atau kebatilan atau bagaimana. Masuk kata kita tak mendalami takrif itu, kebenaran apa, kebatilan apa, yang kita akan bahaskan selepas ini. Maka kesan apabila kita tidak mengambil tahu akan kebenaran dan kebatilan ni jemaah sekalian, amalan perbuatan kita, kesan solat kita, puasa kita, zakat, seluruh ibadat yang khusus yang syariat dan ibadah umum di hidup kita ini bimbang, bercampur aduk dan rosak. Kenapa? Sebab arahan ataupun tuntutan yang pertama, kita tidak jelas. Hidup mesti berpijak ataupun berpandukan kepada kebenaran. Bila hidup dalam kebenaran, barulah beramal itu dengan yang benar. Jadi kita beramal dengan kebenaran, benarlah kita beramal itu. Maksudnya begini. Maksudnya contoh,
Kalau kita rujuk kepada kebenaran dan kebatilan, kita letak pada perbahasan kehidupan apa yang benar. Kehidupan apa yang benar, maka kita rujuk pada kehidupan akhirat. Itu yang pertama kita faham. Kehidupan yang batil, kehidupan apa? Dunia. Itu tajuk besar. Bila pergi kepada kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Kalau pergi pada kesan kepada amalan, contoh kita amalan ni di landasan yang benar atau tidak, contoh solat. Kalau kita tak faham kehidupan dunia dan akhirat ni bagaimana coraknya, walhal ini perbahasan yang berkaitan dengan iman, mempercayai hari akhirat, maka solat kita bimbang, solat kita bersandarkan, berlandaskan kehidupan yang palsu, yakni solat sebab nak hidup senang. Solat sebab nak dunia kita ini dapat sesuatu yang kita raihkan, kita dambakan. Kita gagal dan kita tidak mampu melihat kehidupan yang sebenar. Itu sebab ada perbahasan tentang solat, tetapi dia ra'un, dia menunjuk dari riak. Ini juga ada perbahasan bagaimana bila sebut kehidupan yang benar, bagaimana mengenal pasti hak dan batil. Perkara yang mesti diberi tumpuan adalah hati. Hatilah yang akan mampu membezakan hak dan batil. Dan hati ini bagaimana nak membezakan hak dan batil? Maka di dalamnya, pada hati itu kena masukkan keimanan, barulah boleh membincangkan kepada hak dan batil. Dimasukkan keimanan, kepercayaan, keyakinan yang utuh, yang tidak berbelah bagi, yang jelas tujuan hidupnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di saat hati kita ini telah dibangunkan dengan tujuan, hati kita ini telah dibangun dengan pandangan yang benar, yakni hidup mati seluruhnya kerana Allah, maka disitulah kita akan melihat kehidupan yang bersandarkan kepada kebenaran. Bila meletakkan perbahasan hidup dengan meletakkan kebesaran, kekuasaan Allah SWT dalam hati, maka tidaklah lagi tujuan kita melakukan amalan itu bersalahan dengan kehendak Allah SWT. Yang ini contoh solat tadi, kita tidak mampu untuk melihat selain Allah. Kita tak mahu solat kita ini diperdagangkan untuk mendapat dunia, benda, tidak. Sebab kita semua datang solat, kita beramal semua. Dia sebut tentang amalan semua, kita akan faham tentang amalan. Tetapi adakah amalan yang kita lakukan itu benar-benar berpaksikan kepada lillah? Lalu nak tengok keadaan ini, tengok tadi perbahasan kehidupan. Perbahasan kehidupan akan meluruskan kembali amalan kita ini. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, sebab itu kalau kita lihat kepada nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, dan surah Luqman ayat 13. Yang pertama sekali, Luqmanul Hakim menasihati anak. Dan kita pun kena ambil ibrah yang sama. Kita ada anak, kita ada di bawah kita itu jagaan kita. Ataupun apakah pesanan pertama dalam hidup ini yang mesti kita tanamkan dan kita fahamkan? Maka Luqmanul Hakim Allah rakamkan dalam Quran, surah Luqman ayat 13. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Katalah anak dia ni maslihan. Waktu ni perbahasannya anaknya kecil lagi. Maknanya kalau dalam beramal tu masih belum, orang kata ya sempurna amalnya kan. Kalau anak kita berumur yang belum akil balik lah, contoh, ataupun dah walaupun peringkat awal akil balik pun, kalau kita lihat dari segi perbuatannya, dia orang kata apa, ada penambahbaikan. Makin lama dia buat, makin elok, makin elok, makin elok. Tapi dalam konteksnya utama sekali ditekankan, tak kisah dari muda dan sepanjang waktu, apa yang ditekankan adalah la tusyrik billah. Dan ingatlah kata Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang lain daripada segala jenis makhluk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya mensyirikkan Allah Azza wa Jalla merupakan perbuatan zalim yang amat besar.
Al-Imam Fakhrul Razi menyatakan bahawa diletakkan huruf ataf, yakni kata sedih, waw, yang mana wa huwa ya'izu, yang bermaksud dan pada awal ayat ini untuk menunjukkan kaitan makna dengan ayat yang sebelumnya. Maksud sebenar ayat ini ialah sesungguhnya kami, yakni Allah Azza wa Jalla telah memberikan Luqman hikmah ketika kami jadikannya bersyukur atas apa yang ada pada dirinya, dan ketika kami jadikannya menasihati orang lain. Ini kerana martabat ketinggian seorang manusia tetap pada kesempurnaan diri dan keupayaannya untuk menyempurnakan orang lain. Luqman telah memulakan nasihatnya dengan perkara yang terpenting, yakni ketika Allah SWT meletakkan pada Luqmanul Hakim ni hikmah, dan dengan hikmah itu Luqmanul Hakim menggunakannya. Jadi bila sebut hikmah, kalau hikmah bermula pada diri, yakni diri mendapat kesempurnaan, yakni kefahaman. Dan sesungguhnya, dan dia kata dan tu maksud dia kesinambungan daripada ayat yang sebelumnya itu. Allah dah bagi dah nikmat pada Luqmanul Hakim ni kebijaksanaan, dan apa yang Luqmanul Hakim buat setelah kita mendapat kebijaksanaan, mendapat nikmat kehidupan ini, larangan yang utama dinasihatkan, la tusyrik billah, jangan sesekali menyekutukan Allah. Syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Ni Allah nyatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan kezaliman yang amat berat dan amat besar, kerana manusia telah mengumpankan dirinya ataupun mencampakkan dirinya ke dalam perkara yang sangat Allah murkai. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bila sebut hak wal batil, bila sebut yang hak ini tentang akhirat, kehidupan yang benar akhirat. Bila sebut tentang akhirat, itu kerana Allah, tidak boleh selain Allah. Dia tak boleh selain Allah. Sebab tu iman wal yaumil akhir, dan kedua-dua perbahasan iman dan hari akhirat tentang Allah itu di hati. Baik. Tapi kita hidup di dunia je mas sekalian. Itu perbahasannya macam itu. Kita beramal di dunia, solat di dunia, bekerja di dunia. Macam mana Ustaz nak supaya saya buat perkara ini terselamat? Maka jadikan hidup kita ni benar. Yang hidup kita ni untuk akhirat, bukan buat untuk dunia. Ini perbahasan yang sukar. Bila kata ada berlakunya pertembungan, kita beramal nakkan dunia, beramal nakkan dunia, maka ini satu perkara yang menyimpang dari tujuan asal ibadah adalah kerana kita ni hamba Allah. Solat kerana hamba Allah, segala suhan kerana kita ni milik Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah anugerah Allah. Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita kesenangan, semuanya. Lalu kita melakukan amalan kerana Allah, lillah. Habis yang lain-lain, yang hajat-hajat semua ni macam mana? Hajat yang kita perlukan dalam hidup kita jemaah sekalian, bila kita faham la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, jadi makhluk lain yang boleh memberikan hajat kita selain daripada Allah, Khalik, selainnya makhluk, amalan makhluk, diri makhluk, zahir semua makhluk. Macam mana kita nak kata amalan ni lah yang memberikan apa yang kita nak? Makhluk dengan makhluk, tak temu itu. Tapi kebanyakannya hati-hati. Sebab itu ia nasihat yang pertama yang berlaku dalam nasihat daripada seorang yang hikmah, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Itulah Luqmanul Hakim. Kerana manusia ini mudah untuk melihat kekuasaan lain yang wujud dalam hidup yang batil ini. Bila sebut akhirat, Allah yang berkuasa, Maliki Yaumiddin, menguasai hari akhirat. Dah di dunia, kefahaman akhirat itu kena nampakkan di dunia. Di dunia pun sama, Allah Maha berkuasa. Bila sebut Allah Maha berkuasa, jadi apa yang berkuasa selain Allah tak ada. Bila tekad hati kita mengatakan bahawa tiada yang berkuasa melainkan hanya saja Allah, illallah, maka yang pertama kita hendaklah meletakkan sifat
kehambaan sepenuhnya, hati ini berharap bulat kepada Allah SWT pada sudut dunia kita dan akhirat. Apatah lagi, contoh akhirat ni, amalan sebut tentang akhirat, amalan ni untuk akhirat Ustaz, amalan untuk akhirat. Bila sebut untuk akhirat, bulat tekad hanya untuk Allah, tak ada untuk dapat dunia. Untuk dapat dunia, perbahasan dia adalah bulat tekad juga, berharap minta kepada Allah, khalas, minta kepada Allah. Makna kata, sebab itu diajarkan kita tentang amalan yang menjadi kepala bagi seluruh ibadat itu adalah doa. Nabi ajar kita doa. Ad-doa rasul ibadah. Doa ni kepala bagi segala ibadah. Nah, bila kita hari ini jelas meletakkan keutamaan kehidupan ini yang benar itu hanya pada Allah, mana kalau tengok dunia ini batil, tipu, binasa, jadi yang kekal hanya Allah. Jika kita berhajat kepada dunia ini dimasukkan, tidaklah boleh kita berharap pada dunia, itu maksudnya. Mesti berharap kepada Allah. Cara berharap kepada Allah itu bagaimana? Adalah melaksanakan ketaatan. Ini baru datang kita datang solat ni. Kita datang solat ni sebab nak taat kepada Allah. Allah perintahkan solat. Apa yang bersolat? Bukan sebab nak dapat anak soleh, bukan. Bukan sebab nak dapat kerja bagus, bukan. Datang ni perintah Allah. Sebab apa? Sebab Allah SWT berkuasa atas segalanya. Nak dunia, minta ke Allah. Kalau nak minta ke Allah, Allah perintah datang. Itu maksudnya. Dia tak boleh kata minta saja tapi tak laksanakan perintah. Kita datang kerja, kalau tanya secara mudah-mudah bahasa ya, kita nak gaji kan, itu nak datang kerja nak gaji. Mudah bahasa macam itulah, nak gaji, kata gaji, datang kerja buat apa? Orang kata ikhlas kerana Allah itu ibadah. Bila kita bekerja kerana Allah, ibadah kan semuanya. Tapi natijah daripada kerja tu dunia dapat duit, gaji. Kita nak gaji tapi tak datang kerja. Kita nak gaji, hajat nanti nak gaji, tapi tak datang kerja, dapat. Orang kata gila mungkin. Hang siapa? Pergi pegawai atasan minta admin lah, gaji aku mana? Kau kerja tak? Itu maksudnya. Kerja tak? Kerja dengan hapuan, dua benda berbeza sebenarnya. Kerja kita hapuan, contoh. Gaji ni kalau ikutkan bayaran tak selaras pun dengan kerja sebenarnya. Sebab gaji ni ada akta bayar, ada rate yang telah ditentukan oleh pemerintah ataupun pihak yang nak bayar tu. Kerja ni ada tugasan. Nak gaji boleh kerja dulu, tapi tak semestinya gaji kerja kita ni setimpal dengan gaji. Tak semestinya zaman sekarang. Tapi gaji tu bolehlah kita bayar itu bayar ini, tapi kalau ikutkan kerja, ya Allah Ustaz, kerja saya Ustaz macam nak mati ni. Bolehkah kita berkata kepada pihak majikan, saya dah kerja, gaji saya mesti setimpal dengan kerja saya. Bos kata, aku bayar gaji ikut berapa aku nak bagi ya? Dan kamu setuju kan aku bayar macam ni? Kita pun setuju dengan rate tu. Tapi kalau ikut tenaga kita kerja, masa kita kerja, penat kita, takkanlah nak disebabkan dengan duit. Maksud kata kita beramal, tuan nak disebabkan dengan solat ni dengan hasil, tak boleh lah. Nak pula solat ini hasilnya bukan dunia, syurga. Lagilah tak setimpal kan. Kita beramal semua kata kerana Allah, tapi bila beramal, bila susah dah berhenti, lemah semangat macam. Kita berharap amalan kita dibayar di dunia. Salah lah. Malah lebih parah, kita mengasakan hajat kita ni dibayar oleh amal ke Allah. Gaji kita dibayar oleh pihak lain. Itu kadang-kadang datangnya pecah amanah,
cari malu kiri kanan atas bawah. Padahal satu pihak je bayar. Tengok-tengok ni mana duit dapat ni. Mula datang, kita hantar orang macam. Semalam dah ni cerita kisah benar. Branch manager ni cerita 14 tahun lepas saya pulang subuh kat satu tempat di Ulu Langat. Yang dia ni pencen dah lah, kerja bank, tapi dia bagai criminal case. Jenisnya scam duit ni yang dia bekerjasama dengan polis. Ustaz tahu Ustaz, ada satu bank manager ni, orang tak expect dia dalam 4 tahun dia buat penipuan 200 juta. Dia buat fixed deposit, dia tarik dia bank manager. Tengok perilaku dia je mas sekalian. Solat 5 waktu tak tinggal. Ni kata sebab saya dalam kuliah tu kita bagi tahu keadaan manusia yang Islamifobia. Tengok Islam dia orang tak percaya. Dia teringat kes tu betul. Sebab ada ni dia manager bank dekat satu negeri tu. Dia 5 waktu dia kempen orang datang solat. Amin. Tapi orang tak sangka dan buat infak dia nombor 1. Rupanya duit infak tu duit cuci duit ni. 200 juta. Dia cek lah, tengok mana datang duit banyak ni. Gaji ke ikut gaji tak setimpal kan. Tak setimpal. Patutnya gaji satu sumber, satu je. Kalau ada sumber lain declare, tak salah lah, ada part lain banyak. Tinggal lagi diluluskan atau tidak, itu saja. Kena declare duit ni mana tak, duit ni mana tak. Tak, setara dunia pun tuan, Allah dah ajar. Kita nak dapat satu benda, mesti declaration, mesti ada authority yang sah bagi kita duit tu. Kita dapat dunia pun sama, mesti ada authority yang sah yang bagi dunia. Allah dapatkan cara sah supaya kita tidak resah. Dapatkan secara sah. Dunia ini pastikan dapat dengan secara sah, dijamin selamat. Macam mana cara dia? Jangan minta selain Allah, hanya pada Allah. Boleh minta saja, try lah minta. Kalau orang katanya, kalau macam itu minta sajalah Ustaz, tak payah buat apa-apa. Kamu kerja tak? Kerja. Kamu tak payah kerja, minta saja kat majikan. Tengok dapat gaji. Setiap bulan kena berhenti je kan. Sekarang boleh kita faham sekalian. Kita datang solat, kita beramal, sepatutnya kita bekerja. Sepatutnya kita sedang bekerja. Tapi ramai orang culas. Diorang ingat boleh dapat dunia, pertama dah salah dah dengan usaha dia, nampak dengan diri dia. Sebab tu kadang-kadang dia tak ambil berat tentang solat, tentang apa saja amal ibadat, walhal seluruh ni adalah subjek tu kerja. Tiba-tiba nakkan dunia, tiba-tiba nakkan had gaji. Kerja tak datang tapi minta. Semacam nak minta. Nak anak bahagia, nak anak itu, nak ini, nak macam-macam nak. Kerja malas, macam itulah. Bukan malas pula, ngelak nak lah. Boleh dapat, boleh, tapi dengan cara yang tidak sah. Kalau dapat tangkap, rentak dia tuan. Itu panggil istidraj. Dia ni solat tak jaga sangat, majlis ilmu yang wajib pun tak dengar sangat. Majlis ilmu wajib kan, talabul ilm fariidatan li kulli muslim, wajib pun dia tengah macam itulah. Tapi tanggung ni menjadi, itu hati-hati masih. Itu dipanggil nanti istidraj. Adapun dia katalah dia beramal macam tadi, solat awal waktu, beramal pula dah betul lah, tak niat pula lain. Ini kita nak betulkan ni. Kita tak nak tertipu dengan kehidupan yang batin. Kita kena datang lurus niat kita. Datang solat bukan nak apa, sebab bekerja. Senang kalau saya cakap, sebab apa datang? Sebab saya kerja dengan Allah. Tentang kita semua ni pekerja. Kita kerja dengan Allah dengan sekalian. Solat ni kerja kita, termasuk dalam panjkat. Termasuk kan, panjkat office dapat duit, panjkat dengan Allah dapat rezeki. Belum tentu duit kita bertukar jadi rezeki. Belum tentu. Rezeki ni apa maksudnya? Yang membawa kebaikan. Macam tadi yang kes tadi ni, dia pecah manah tuan.
Imam satu masjid tu, dia branch manager tu, bank tu dekat dengan masjid tu, banyak dia sumbang kat masjid tu. Dia dapat tahu menang ni imam, Allah kata duit cuci tu mana tu. Tapi tak tahu kan, kira tak apalah, dimaafkan, tak tahu. Dan mana boleh kita declare bawa duit, alhamdulillah ni rezeki dia dapat menang loteri. Mana ngaji kata menang loteri itu rezeki. Rezeki tak nisbah kepada yang haram, mas kata. Walaupun perkataan rezeki itulah kurniaan, tetapi sebut rezeki kerana ia padanya berkaitan dengan nama Allah, mesti dia membawa pada yang halal, malah berkat. Bukan kata halal saja, berkat. Wa barakatan fi rizqa. Jadi kita datang solat, kita beramal, ini panjat dengan Allah untuk dapat rezeki. Sebab tu keluar masjid, tuan, kita minta doa. Rugi tuan, jangan tak doa keluar masjid, keluar saja tuan. Rugi. As'aluka min fadlik. Masuk pun tak doa, rugi saja, tak dapat pembendarahan, kunci pembuka pintu rahmat. Buka pintu rahmat tuan, berderu-deru turun, rezeki turun, sayang turun, kuat turun. Semua yang kita nak dekat luar tuan, ada kat sini. Ni majikan besar ni sebenarnya. Kalau kita nak buat satu gambaran, katalah pejabat kita tu pengurusan dunia, ni pengurusan akhirat. Pengurusan akhirat akan menguasai dunia sebenarnya. Sini kita nak rezeki, keluar lagi dapat duit yang berkat, dapat rezeki kat sini. Kita nak kasih sayang, dapat kat sini, keluar lagi dapat isteri yang taat, anaknya dengan kata, dapat kuat kat sini, Allah berikan luar kesihatan untuk berkhidmat, bertenaga, buat baik, semua kat sini, bukan kat sana, bukan kat luar. Luar tu apa yang dapat di sini sebenarnya. Kalau kita nampakkan bahawasanya pengurusan itu jelas. Sebab tu jemaah yang muliakan Allah SWT, berbalik tadi, syirik ini bila dia tidak melihat bahawasanya yang berkuasa, yang memberikan segala, Allahus Samad, segala hajat itu hanya pada Allah, maka dia akan dapat dua pandangan. Ini hati-hati. Dunia urusan yang bagi lain, akhirat lain. Walhal dunia akhirat semua di bawah kekuasaan Allah. Tentu nak dunia Allah bagi, nak akhirat sudah pasti dengan Allah, dunia dengan Allah, dua-dua mesti dengan Allah. Dia tak terpisah keduanya. Kerana dunia pun milik Allah, akhirat apatah lagi milik Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin di hari akhirat Allah saja yang maha berkuasa, mas sekalian. Maka kalau kita begini, mas sekalian, kalau kita faham pesanan Luqmanul Hakim ni dengan jelas, berbalik kepada tamsilan saya tadi terjemahan. Tuan-tuan, hari ini kita bekerja penuh pejabat sebagai nampak kerja kan. Tapi kalau kita nampak surah Allah itu satu pekerjaan penuh masjid. Sebab apa? Kita bekerja dengan Allah. Allah bayar rezeki aku. Tapi kita bimbang ia berlaku syirik. Kerana kita nampak rezeki didapat dengan kerja, walau rezeki dapat hanya dengan Allah. Kerja pula nampak dunia saja, tak nampak solat di satu pekerjaan. Itu cara kena betulkan pandangan, nampakkan satu, iaitu itulah pandangan yang benar, semuanya di bawah takluk kebesaran Allah SWT. Baik, jadi kalau kesimpulan kita boleh buat pada petang yang berbahagia ini, syirik disifatkan dengan sifat zalim yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim. Kerana kezaliman seumpama meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Maksud zalim, kenapa syirik dikaitkan dengan zalim? Kerana maksud zalim adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil lawan berzalim, adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita perbincangan tadi, kita tak meletakkan dunia pada yang hak, pada milik Allah. Dunia kita nampak kita zalim pula. Nampak dunia je aku usaha, walau dunia je milik Allah. Nak dapat dunia, minta dekat Allah. Kalau nak minta ke Allah, datang kerja. Dan bila kerja, solat tu kerja. Tak. Apa saja amal ibadah, semua pekerjaan kita.
Lepas bekerja, minta dengan Allah. Ya Allah, dalam sujud akhir boleh, lintas dalam hati, duduk antara sujud boleh. Setiap sujud sebenarnya, setiap sujud tu boleh lintaskan, tapi jangan bahasa Melayu batal. Tapi kalau berjemaah, kalau imam dah bangun, bangun. Jangan kita lambat, makruh. Kalau solat sendiri, solat ba'diyah tu, sujud dalam lama sampai esok pagi pun tak pun. Sujud je. Itu dia. Itu sebenarnya. Lepas kerja, minta. Lepas kerja, minta banyak kerja. Lepas kerja, dapat gaji. Lepas kerja, dapat gaji. Betul tak? Sama lah kan? Kita lepas beramal, mintalah ke Allah. Allah berkati semua apa yang kita ada di dunia ini, dan Allah berkati untuk kita balik ke akhirat nanti. InsyaAllah sekalian, kita bersakat dulu pada hari yang berbarakah ni. Kita akan sambung pada perbahasan akan datang, InsyaAllah. Walaupun maaf daripada saya ada kekurangan dalam penyampaian dan kata itu kurang bicara, mudah-mudahan Allah Ta'ala saja dan yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada tahun berbarakah ni. Aku lakukan hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih ghafarah suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr alladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.